Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Teacher Fatin, and we are back in math slot. So for today, we're gonna continue with percentage, and our focus for today is simple interest and compound interest. Okay, before that, we're gonna discuss previous exercise, question 8. Here are some retail and wholesale price. Okay, so kita ada harga yang dia jual, selling price ni, and harga dia beli. Wholesale price ni maksudnya dia beli. Okay, so a shopkeeper wants to make over 40% profit on each item. Does he succeed at these prices? Okay, so untuk setiap item ni, dia nak keuntungan dia adalah 40%. Okay, so macam mana kita nak kira dia punya profit? Kita kena ambil contoh A. Okay, so dia jual 250, dia beli 150. Okay, so harga jual akan minus harga dia beli, which is dia punya profit dia adalah 100. Okay, so from 100 ni, $100 over dengan original price, which is yang ni, over 150, and then multiply with 100. So kita nak tahu dia punya percentage. Okay, so kira. You will get 66.7%. 66.7%, which mean dia untung 66.7. Okay, so maksudnya yang item pertama, micro high five system ni memang dah over 40%. Okay, next one, kita kira untuk kamera pula. So, kamera dia beli $60, dia jual $19. So, the difference here is $30. Kan? So, $30, the change over dengan original dia, which is 60, multiply with 100, and we will get the profit on this item. So, kira-kira kita akan dapat 50%. Okay, next one. For C, MP3 player dia jual 44.99 and dia beli $30. Okay, so the difference kita akan dapat 14.99. Okay, ni the change dia lah. So, daripada 30, dia jual 44.99, maksudnya dia untung. Kalau dia beli 30, dia jual 20, so bukan profit, yang tu adalah loss. Okay, sekarang ni dia profit lah sebab dia meningkat kat sini. Okay, so 14.99 over dengan original price dia, which is 30, and kita akan dapat profit dia 50% juga. Okay. And last one for D, cordless headphone ni, daripada 18, dia jual 29.99. Okay. Find the difference. Kita dapat 11.99. And then over dengan original price, which is 18, multiply with 100. So, we will get 66.6%. Okay, so semua ni adalah melebihi 40% profit. Okay, profit sebab semua yang dia beli 4 item ni, harga dia lagi rendah daripada harga dia jual. So, semua ni adalah profit. So, does he succeed at these prices? Yes. Okay, next we will continue with today's lesson, which is simple and compound interest. So, this one you have learned juga waktu primary school, which is faedah kan. Tapi kita fokus hari ni, kita ada some formula and you have to know how to use the formula, okay? Use given data to solve problems on personal and household finance. Okay, so simple interest dengan compound interest ni, kita ada principle only. Kalau simple ni dia guna
simple interest, principal only, which is dia faedah tu akan atas berapa dia invest sahaja, berapa duit pendahuluan dia ni. Okay, kalau compound, dia akan interest dia, faedah dia akan atas berapa dia bayar awal tu, dengan setiap tahun tu akan bertambah. So contoh ni $200 invested with a rate of 3% for 2 years. So interest dia untuk 2 tahun tu akan sama sahaja for simple interest. For compound interest, dia akan compoundkan lah. So first year $6. Okay, so maksudnya second year tu dia ada 206 kan. So kita akan kira interest daripada 206 ni pula. So dapat 6.18. Okay, so akan bertambah dia punya interest. Okay, next one. Simple versus compound interest. So ni pun sama juga. If you invest $100 and get interest 10% per year. So dia kata dah ni 10% per year. So nak kira dia punya faedah 10% from 800 from $100. So $100 kita akan dapat dia punya faedah $10. So untuk simple interest, setiap tahun dia memang akan tambah 10, 10, 10. Sebab tu nama dia simple. Okay, next one for compound. Dia akan, faedah dia akan bertambah daripada yang sebelum tu. Okay, so contoh ni 110. So untuk tahun kedua, kita kena kira 10% daripada 110. Okay. So kita akan tambah 11 pula. So next year tu tambah 11 dapat 121. And then tahun ketiga kena kira lagi 10% daripada 121 pula. Okay, contoh kalau soalan tu tanya 7 tahun, waktu primary school you have learned that kena kira lah sampai 7 tahun kan. Tapi untuk sekarang kita akan guna formula which is more simple lah. Okay, so hari ni kita ada 5 example. So sepanjang kita buat example tu kita akan use this formula. Ni formula untuk simple interest. I sama dengan PRT, which is I tu adalah interest, faedah. P tu duit berapa dia masukkan, principal dia, berapa dia laburkan. R adalah rate. Rate dia, interest rate tu, kadar faedah. Kita akan tukar dia dalam multiplier. Contohnya 12% kan. Okay, untuk senang kerja kita akan tukar dia jadi multiplier 0.12. Okay, and T adalah time. Berapa lama. Okay, contohnya Ahmad dia laburkan RM100. Okay. Lepas tu dia punya interest rate adalah 12% ni. Okay. And the time dia tanya untuk 3 tahun. So cara kita nak kira interest dia, interest bersama dengan PRT. Okay, maksudnya P darab R darab T. P dia 100 darab dengan rate dia 0.12 and then multiply dengan 3 tahun. Okay, kita terus dapat jawapan interest dia berapa. Okay. So dapat 36. RM36. Okay. So 36 ni adalah interest dia. Untuk kira berapa dalam bank tu, kita kena tambah duit asal dia tadi. So nak tahu ada berapa final amount dalam bank. Kan? A ni final amount. So kita kena tambah berapa dia laburkan tadi, principal tambah dengan interest. Okay. So RM100 plus with 36. Okay, so sekarang duit dia dalam bank ada 136. Okay, syaratnya yang 136 ni dia tak ada tambah duit lah dalam bank tu. Dia biar je, dia letak 100 and then dia tinggalkan. Okay, for compound interest pula, kita ada formula panjang sikit. Tapi bila guna ni lagi senang daripada kita kira satu-satu. Okay. Contohnya, sama juga kita letak tadi Ahmad, yang ni Ali pula. Okay. So, Ali ni dia letak RM100 juga. Okay. Tapi bank yang Ali letak ni, interest dia
12% compound punya. Compounded. Okay. And then untuk 3 years juga. Kita nak tengok dalam masa 3 tahun. Okay. So, cara dia, kita boleh guna formula ni. Contoh soalan tu tanya, berapa final amount dalam bank? Okay, so kalau guna formula ni, dia terus kira A ni final amount. Okay, kalau Ahmad tadi, dia I. I ni dia kira interest dulu. And then we have to add here. Okay, so tengok untuk Ali, kita nak kira final amount dia. P dia, pendahuluan dia, principal, duit yang dilaburkan adalah 100. And then dalam bracket, maksudnya dia akan darab. 1 tambah R ni adalah interest rate. Kadar faedah dia 12. Kita tukar dalam multiplier. So 12% will be 0.12. So tambah dengan 0.12. And then N adalah number of years. Kita kata tadi soalan dia adalah 3 tahun. Kuasa 3. Okay, so 100 1.12. Kita dah tambah ni. 1 tambah 0.12 kuasa 3. Okay. So, antara nak darab dulu ke, kita nak kuasa 3 dulu. Using your calculator, kita akan kuasakan dengan 3 dulu. So, 100 and then 1.12 to the power of 3. Kita akan dapat 1.404928. Okay. And then baru kita darab 100 darab dengan 1.404928. So, kita akan dapat 140.49. 28 lah. Tapi kita bundakan sebab duit 49 lah. Okay, so yang ni adalah berapa dia ada dalam bank. Kalau soalan tu tiba-tiba dia tanya, interest Ali dapat berapa? Kalau dia tanya interest sahaja, maksudnya kita kena tolak lah pula. Total amount tadi, A yang Ali dapat, akan tolak dengan berapa dia letak principal. Okay. So, A tolak P. A dia 140 ni. And then minus dengan duit asal dia 100. So, maksudnya interest dia adalah 40.49 ringgit Malaysia. Okay. So, dekat sini, kalau formula ni, yang ni dia kira I, which is kita dapat 36. Yang dekat sini nak tahu I dia, kita kena tolak baru dapat yang I ni, interest dia. Okay. And then kalau soalan tanya untuk bank pula, dalam bank tu duit ada berapa? Untuk simple interest kita kena tambah. Okay. Kalau compound interest ni, kita guna je formula, kita dah tahu dah dalam bank dia tu ada berapa. This one. Okay. Next one. Example 1. If you deposit 250 ringgit in a bank account which is paying 5% interest per year. Okay, so soalan ni dia dah tanya simple interest. How much simple interest? Soalan pertama, berapa simple interest? Interest lah dia tanya. I sama dengan PRT. Okay. So, P dia 250. Rate dia kita akan tukar 5% tukar to multiplier. 5% multiplier sama dengan 0.05. And then time untuk 5 tahun. Darab 5. So 250 darab 0.05 darab 5. Kita akan dapat 62.5. So RM 62.5%. Okay, yang ni adalah interest dia. Sekarang kalau dia tanya total amount, kita kena tambah lah. So duit yang dia dapat faedah RM62.5 ni akan tambah dengan duit berapa dia invest awal-awal tadi. 250 akan tambah dengan RM62.50. So dia total dalam bank RM 312.5%. Okay. So total amount ni maksudnya dia tanya A pula. So nak tahu A ni, kita akan tambah P, berapa duit awal tu, tambah dengan dia punya interest. Okay. So dah dapat jawapan. Okay. Next one. If you deposit
£1,000 in the bank account which is paying 3% compound interest per year. Okay, so yang ni dia dah kata compound interest. How much interest will be earned over 3 years? Okay. So, kita dah ada untuk compound formula dia yang ni. Kita guna je terus formula ni. You don't have to kira satu-satu. Kalau dulu, awak akan kira macam ni kan. 3% darab 1,000. Berapa dia punya interest? Dapat 30. Okay, lepas tu tahun kedua 3% daripada 1030. Okay, yang ni dia lambat. So kita dah level up. So we using the formula A sama dengan P 1 tambah R kuasa N. Okay, so A ni adalah total amount So maksudnya yang ni kita buat soalan yang second dulu. Kita kira total amount. A is equal to P dia 1,000. 1 plus R. R dia 3% kan. Multiplier dia 0.03. So 1 tambah dengan R. Kita akan dapat 1 tambah dengan 0.03 lah. Which will be 1.03. To the power of N which is 3 years. Okay. So nak kira yang ni. Awak akan kira yang power dulu. We will kira this one first. Okay, 1.03 to the power of 3. 1.03 to the power of 3. Okay, and then kita akan multiply dengan 1,000. Bracket maksudnya multiply. So 1,000 akan darab dengan 1.092727. So kita akan dapat 1092.73. Okay, sebab dia about money, kita kena bundarkan to 2 decimal place. So duit dia sekarang, total amount dia 1092.73. Okay, so ni duit dalam bank dia lah. Okay, soalan yang ni kita baru nak buat interest pula. Untuk interest, okay, macam mana nak kira interest? Duit total tadi akan tolak dengan deposit ni. So 1092.73 minus dengan 1,000. So 732. Okay. So this one adalah dia punya interest. Okay, barulah siap soalan yang ni pula. Okay, next one. So this one is the formula. You have to remember this one. And next one, Mario invests £2,000 for 3 years at 5% per annum compound interest. Calculate the value of investment. So value of investment ni maksudnya at the end of 3 years, dia tanya total lah. Mario ni dia dah invest 2,000. So P dia sama dengan 2,000. Okay, dia punya N dia sama dengan 3 years. And dia punya rate is 5%. Which is multiplier 0.05. Okay, so dia dah kata dah kat sini compound interest. Kita akan guna this one, this formula. A sama dengan P in bracket 1 plus R to the power of N. Okay, so value of investment maksudnya total last kali ada berapa? Maksudnya dia tanya A dah lah. Okay. Our principal is 2,000. 1 tambah 0.05 to the power of 3. Okay, so 2,000 1.053. Okay, kita kuasakan 3 dulu and then baru kita darab dengan 2,000. 2,000 will multiply with 1.157,625. Kita akan darab dengan 2,000. So 2,315.25. Okay, so value of investment at the end of 3 years adalah this one, pound. Okay, next one.
Example 4. Okay, Maria ni dia buat pinjaman. Has a loan of 50,000 and pays 1.4% compound interest per month for month. Okay. So, interest dia sekarang per month. Dan yang ni pun dia guna untuk months. So, tak ada masalah. Dia dah kata compound. Kita masih boleh guna A sama dengan P1 plus RN. So, dia dah kata dua-dua kan. Per month and 6 month. Kalau dia kata per year, per annum ni per year. Dan dia tanya untuk year. Dia akan sama macam tu. So, macam biasa soalan ni dia tanya interest. Okay, tak apa, kita kira je dulu dia punya A. Kita kira dia punya total dulu. Lepas tu baru kita tolak. Okay, so, A is equal to 50,000. Dia punya P dia adalah 50,000. 1.4% ni tukar dalam multiplier. Dapat 0.014. Okay, bahagi 100. 1, 2. 0.014. Tambah dengan 0.014 to the power of n, which is 6 months. Okay. So, 50,000 1.014 to the power of 6. Okay, so kita kuasakan 6 dulu, baru darab dengan 50,000. So, we will get 50,000 multiply with 1.09992. Okay, 50,000 darab dengan 1.09992. Okay. So, total dia 54996. Okay. So, this one adalah total. Soalan nak interest sahaja. Okay. So, macam mana kita nak tahu interest? Kita kena minus. Okay. So, total dia 54,996 ni. Kena tolak dengan loan dia tadi 50,000. Okay, so kita dapatlah dia punya interest. So nak tahu interest, total tadi akan minus dengan berapa dia punya loan tu lah, principal dia. Okay, so 54,000 bila dah tolak akan dapat $4,996. Okay, unit jangan lupa. Kita akan letak dollar. Okay, siap. Maksudnya dia pinjam 50,000. Interest dia dalam masa 6 bulan tu adalah 4,996. Okay, last example. Okay, so kena ingat formula ni. Our last example is about Amanda and Sam. Amanda deposit 19,000 into an account that pays simple interest. Okay, lepas tu rate dia 3%, maksudnya 0.03. And meanwhile, Sam deposit 90,000, 3% juga, compounded annually. Okay, so find the interest. Soalan pertama, dia nak interest. Okay. So, untuk simple interest, formula dia memang terus I kan. I sama dengan PRT. Okay, so, untuk simple, kita terus tahulah untuk Amanda ni. Amanda punya I is equal to PRT. P dia adalah 19,000. R dia 0.03. Okay, untuk berapa ni soalan dia? Untuk 3 tahun. Okay, so dia dapat interest dia $8,100. Okay, this one is for Amanda. Untuk Sam, kita akan guna compound. Okay, so kalau compound A sama dengan P1 plus R to the power of N. Okay. To the power of T pun tak apa. T ni sebagai time lah. Kan, kalau nak tukar, kita boleh tukar juga. Nak bagi sama senang ingat, kita kata to the power of T.
So T ni the number of years invested. Okay. So P 1 tambah R kuasa ni, P dia adalah 19,000. 1 plus R jadi 1.03. Time dia adalah 3 tahun. So 1.03 kuasa 3 darab 90,000. Okay, so dapat 98,345.43. Okay, ni dia punya total dalam bank. So bila nak kira interest, kita kena tolak A minus dengan P. So 98,345.43 kena tolak dengan 90,000. So dapatlah $8,345.43. Okay, so second question. Then decide who earns more interest for each year. So setiap tahun kalau kita tengok macam ni, tahun pertama, yang ni maksudnya dia bahagi 3 kan, 8,100 ni bahagi 3. Setiap tahun dia dapat 2,700 per year. Meanwhile for Sam tadi 8 ni, first year dia dapat 2,700. Dan tahun-tahun selepas tu dia akan dapat lagi tinggi lah. Therefore Sam akan earns more interest for each year. Okay, that's all. So itu sahaja untuk simple and compound interest. Make sure you know how to use this formula. Okay, nak bagi senang sikit, kita tukarlah N ni jadi time pun tak apa. So kita kata time dia sama je lah, number of year. Maksud time dia sekarang kita boleh samakan number of years. Okay, so for formula simple interest, I is equal to PRT. Nak tahu total dia, kita kena tambah principal and the interest. Okay, meanwhile for compound interest, the formula is total sama dengan principal 1 tambah R dengan time to the power of time. And then kalau kita nak tahu interest, we have to minus dia punya total, kena tolak dengan dia punya principal. Okay, so that's all for today. Next slot kita akan buat reverse percentage. And then next week, this one jangan lupa compasses dengan this one, compasses and protector. Hopefully by now ada yang dah belilah. Okay, so thank you for watching. Bye.